أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang mengaturkan kita dapat bertemu sekali pagi ini untuk meneruskan pembelajaran usaha kita untuk menguasai kalamullah, iaitu bahasa Al-Quran, agar dengan pemahaman kita tu kita lebih memahami apa yang Allah nak sampaikan kepada kita, apakah suruhan dan saranan daripada Allah, termasuk juga apa yang dilarangkan oleh Allah daripada kita, supaya kita akan menyahut suruhan Allah dan juga menjauhkan diri daripada apa yang dilarangkan Allah. Dengan semoga dengan itu kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa, ya, kerana tahap manusia menjadi al-muttaqin adalah yang terbaik, ya. Di dalam surah Hujurat ayat 13 Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, ya. Atqa tu isim apa dipanggil apa? Isim tafdil, superlatif, ya. Maknanya yang terbaik, yang paling mulia di antara kamu ialah atqakum, ya. Orang yang paling bertakwa ialah orang paling mulia ialah orang yang paling bertakwa. So maknanya bandingan Allah dengan di antara manusia ni bukannya dari kedudukan kita, bukan daripada pangkat kita, bukan daripada ijazah kita, bukan daripada banyak harta kita, ya, tetapi Allah mengukur kemuliaan seseorang itu daripada ketakwaan kita. Maknanya aspek pertalian kita dengan Allah dan agama kita, ya. Kalau ada kita merasakan kita berjaya dalam aspek-aspek lain tu, maknanya belum lagi betul, belum lagi betul, ya. Sebab ukuran Allah adalah melihat hamba-hambanya dalam kehidupannya dengan pertaliannya dengan Allah. Hablun minallah, ya. Hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minan nas tu perlu dikaitkan dengan hablum minallah, ya, kerana kalau setakat hablum minan nas tanpa pertalian dengan Allah, belum tentu lagi yang betul dan yang boleh diterima oleh Allah, ya. Jadi kita teruskan perkongsian kita membahaskan ayat ke-10 surah Al-Baqarah. So kita kongsikan skrin seperti biasa. Dan kita buka digital Al-Quran, tafsir dan perkata seperti biasa. So diharapkan tuan-tuan dan perempuan telah pun biasa dengan menggunakan digital Al-Quran ni, kerana dia banyak boleh membantu kita dalam usaha kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Okay. So kita masih lagi di dalam ayat bermula dengan fi, kalimah pertama sehingga ke ayat yang terakhir. Kalimah terakhir di dalam ayat ke-10 ialah yakzibun,
Ya, jadi keseluruhan ayatnya lah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Itu ayatnya kita telah pun berkongsikan penerangan kepada kalimah di dalam ayat ini sehingga qulubihim, ya, fi qulubihim, yang mana kita telah membahaskan dua pertalian yang utama di dalam dua kalimah ni. Pertama sekali fi qulubi, iaitu sampai di sini fi qulubi adalah jar wa majrur, iaitu harfun jar. Fi ni harfun jar yang diikuti oleh isim yang majrur. Itu pertalian yang pertama yang telah kita kongsikan beberapa hari yang dulu. Kemudian semalam kita telah mula memperkenalkan dengan pertalian yang kedua yang dipanggilkan idhafah, ya. So di manakah idhafah? Ialah qulubihim. Itu pertalian idhafah, ya. Idhafah adalah terdiri daripada dua kata nama yang bersandaran. Dua kata nama yang bersandaran. Kata nama pertama ialah qulubi, itu kata nama yang pertama. Kemudian yang kedua ialah him. Ya. So bermakna di sini ada dua kalimah. Qulubi satu kalimah, him pun satu kalimah. Dan kedua-dua kalimah tu perlulah mengambil bentuk ismun, kata nama, ya. Barulah boleh berlaku idhafah. Kalimah kata kerja, kalimah harfun tidak membentuk idhafah. Senang je formula dia, ya. Idhafah mesti terdiri daripada dua kalimah kata nama ataupun kalimah ismun yang berturutan. Dia mesti berturutan. Dia tidak boleh ada satu kalimah di antara kalimah yang pertama dan yang kalimah kedua, ya. So kalau ada kalimah lain di antara, mana itu bukan idhafah, ya. Pertalian idhafah tidak berlaku. Sekarang ni dia mesti berlaku apabila dua kata nama tu berturutan. So bila berlaku idhafah, semalam kita telah pun berkongsi, iaitu mesti dia memenuhi 4 ciri, ya. Ciri pertama ialah dua kalimah kata nama tu mesti berturutan. Okey. Ciri kedua ialah kita akan lihat pada kalimah yang pertama tu dia tidak ada alif lam ta'rifah. Ya, kalau ada alif lam ta'rifah dia mesti ada di hadapan ni. Al-qulubi sebagai contoh, ya, tapi dia tidak ada. Itu menunjukkan dia menempati ciri kedua idhafah. Ciri ketiga ialah di dalam kalimah yang pertama tu huruf yang terakhir ba tu tidak boleh mengambil tanwin, ya. So sebab itulah ba sini satu baris saja, qulubi, ya. Dia tak boleh qulubin. Kalau asal dia qulubin, tanwin tu akan digugurkan untuk membentuk idhafah. Itu ciri yang ketiga, ya. So ciri yang keempat apa dia? Lihat kalimah yang kedua him ni, dia mesti mengambil i'rab yang majrur. I'rab majrur itu 4, ya. Tuan-tuan boleh kalau tak hafal pun yang pentingnya faham, ya. Jangan hafal. Kadang-kadang kita dapati ada rakan-rakan kita menghafal tapi dia tak faham pun apa yang dia hafal. Ya, kita bukan nak belajar membuat hafalan, ya. Hafalan tu membantu saja, tapi yang lebih penting ialah kefahaman dulu. Kena faham, ilmu tu kena ada. Kena faham dulu apa yang nak disampaikan, nak dibincangkan. Ya, iaitu apabila terbentuknya idhafah, maka ada 4 ciri yang perlu disempurnakan ataupun ditepati. Dua kalimah isim berturutan, tidak ada alif lam ta'rifah kepada kalimah yang pertama, huruf terakhir kepada kalimah pertama tu tidak bertanwin, dan
kalimah yang kedua mestilah mengambil i'rab yang majrur. Itu 4. Itu mesti ditepati. Selain pada tu dia boleh. Ya, sama ada sebagai contoh kalau ba ni kalau dia nak mengambil baris atas ataupun mengambil baris bawah tak mengapa. Itu bukannya syarat. Syarat dia tidak boleh mengambil tanwin saja. Kalau dia nak baris bawah depan qulubu boleh. Quluba pun boleh. Ya. Uh, dan syarat di sini dia tidak ada alif lam ta'rifah. Bermakna kalau ada al-qulubi itu bukannya mudhaf, ya. Dia bukan lagi pertalian idhafah. Di sini dia mesti majrur. Tidak kira apakah bentuk tulisan ataupun ejaan kepada kalimah kedua, selagi dia mengambil i'rab yang majrur, maka dia menepati pertalian idhafah, ya. Kita ambil contoh. Contohnya kalau ba ni baris atas, yang mana boleh dibenarkan sebagai mudhaf. Jadi di sini bukannya kalimah him, tapi dia akan menjadi kalimah hum. Jadi qulubahum, ya. Qulubahum. So itu masih lagi idhafah. Sebab ba tidak bertanwin dan hum tadi adalah i'rab yang majrur. So dia masih lagi idhafah. Him ni baris bawah hi ha ni bukan menunjukkan dia majrur, ya, tidak. Ha ni sebab dia baris bawah kerana kalimah him perlu digunakan apabila huruf sebelumnya mengambil baris kasrah. Itulah sebabnya him. Bukan bermakna majrur ha ni ditukar kepada baris bawah, bukan, ya. Dia boleh jadi hum yang majrur. Dia boleh jadi him yang majrur. Dan semalam kita telah berkongsikan dengan tuan-tuan semua beberapa contoh lain di dalam ayat lain yang kita ambil contoh idhafah yang lain, iaitu qulubihim di dalam ayat ke-7, sam'ihim di dalam ayat ke-7 juga, dan absarihim. Lihat di sini him, him, him. Kenapa? Kerana semua huruf sebelumnya berbaris kasrah. B. So dia kena him. Ain, sam'i, ain baris bawah, kena ambil him, ya, bukannya hum. Absari, ra baris bawah, kena ambil him. Ya, itu sebabnya ada tanda baris bawah ni, ya, him. Bukannya sebab dia majrur dia tukarkan kepada baris bawah, tidak. Ya, sebab him kena digunakan apabila huruf sebelumnya berbaris bawah. Sekiranya huruf sebelumnya bukannya baris bawah, dia tidak boleh mengambil him. Dia kena mengambil hum. Ini contohnya lah. Ya, lam adalah baris atas, jadi dia tidak boleh mengambil him. Dia kena mengambil hum. Hum di sini dengan him di sini adalah isim dhamir yang majrur. Dua-dua konteks ni adalah majrur. Di sini majrur, di sini pun majrur. Ya. Di sini majrur kerana dia adalah mudhafun ilaih. Di sini dia majrur sebab harfun jar. Itulah konteks dia, ya. Kedudukan kalimah tu di dalam ayat. Kemudian kita juga melihat contoh di dalam ayat ke-9 juga ayat idhafah, iaitu anfusahum. Tengok, sin boleh mengambil baris atas. Selagi dia tidak bertanwin, ya, dia boleh mengambil baris atas ataupun baris bawah ataupun baris hadapan, ya. Katakanlah kalimah ni anfusuhum, ya. Anfusu, jadi dia akan mengambil hum, bukannya him. Dia hanya mengambil him kalau sin ni berbaris kasrah. Sebagai contoh, anfusihim, anfusihim. Dia ambil him. Hum ni majrur, kalau anfusihim, him pun majrur juga. Ya. Di dalam konteks ni dia mengambil baris atas kerana dia berperanan sebagai objek maf'ulun bih kepada kalimah yakhda'una. Yakhda'una ni adalah kata kerja fi'il mudhari' maklum wazan satu yang jamak
dia ada objek dia. So, apa objek dia? Anfusa ni. Ya, dan anfusa ni dia perlukan sandaran iaitu hum. Jadilah anfusahum. Ya, jadi bila kita membaca ataupun menerangkan, biasanya kita idhafah ni kita akan terangkan sekali, jangan dipisahkan, ya. Sebab dia tergantung makna. Jadi yakhda'una bermula dengan wama, dan tidaklah mereka itu menipu melainkan anfusahum. Baca dia sekali, ya, iaitu diri mereka. Ya. Itulah yang berlaku dalam ayat ke-9. Dan ayat ke-10, qulubihim, itulah kes idhafah, dan selepas itu tidak ada lagi kes idhafah, ya. Di sini semalam kita menerangkan azabun alim, dua kalimah isim juga yang berturutan, tetapi dia tidak boleh membentuk idhafah. Ya, kenapa? Pertamanya, tengok kalimah yang pertama tu ba tu bertanwin. Tanwin, ya, itu dhammatain. So bermakna dia bukannya mudhaf. So bila dia bukan mudhaf, jadi pertalian azabun alim ni bukannya idhafah, ya. Sedangkan pertalian ni adalah sifah wal mausuf. Isim sifah. Mana isim sifat dia? Alimun. Alimun tu menerangkan sifat kepada kalimah mana? Azabun. So azabun ni menjadi mausuf, alimun menjadi isim sifat. Dan pertalian ni kita panggilkan sifah wal mausuf ataupun mausuf wasifah. Ya, mausuf, nak sebut mausuf dia dulu pun boleh, nak sebut isim sifat dia pun boleh juga, ya. Okey. Sekarang kita terus dengan sambungan, iaitu kalimah seterusnya ialah maradun. Kita pergi kepada Al-Quran tu sendirilah di sini, ya. So kita telah selesai qulubihim. So kita pergi kepada kalimah yang seterusnya iaitu maradun. Ya, maradun. Clearkan drawing ni, kita fokus kepada maradun. Okay, ambil kotakkan dia dengan kotak warna merah, ya. So hari ini kita akan mula menggunakan maradun, ya. Okay, apakah kalimah ni? Apakah jenis dia? Kita boleh melihat tanda kepada kalimah ni untuk mengenal jenisnya ialah ada tanda tanwin. Ya, tanwin, dhammatain. Dhammatain tanwin bermakna kalimah ni adalah kalimah ismun, ya. Kalimah kata nama, ya, dot yang bertanwin, ya, itu adalah tanda kepada kalimah isim. Dalam Al-Quran ada 3 kumpulan kalimah, iaitu kalimah isim, kalimah fi'lun dan kalimah harfun. Jadi dalam konteks ini bila ada tanwin, dia bukannya fi'lun dan bukannya harfun, dia adalah isim, ya. Tetapi bila kalimah isim, dia juga mempunyai ciri-ciri, ya. Ciri-ciri. Apakah ciri-ciri kalimah ismun? Ya, mungkin kita gunakan gunakan leksilogos, ya, sebab menerangkan, ya, di sini kalau kita membuat catatan tu boleh, tetapi kemungkinan dia sempit sikit lah, tapi tak mengapa, ya. Kita mungkin gunakan ruang di bawah ni untuk menerangkan apakah ciri-ciri kata nama iaitu ismun. So supaya tiap-tiap kali kita melihat kalimah tu, kita boleh mengenal kalimah ismun dengan ciri-ciri dia sekali, ya. Kalau tanpa kita menerangkan dengan ciri dia sekali tu, masih lagi tak lengkap. So kita gunakan teks. Dalam ni saya akan buat dalam ruang yang kosong di bawah ni, ya, iaitu ciri ismun. Ciri-ciri kata nama, ya, kata nama bahasa Arab dia lah ismun, ya. So ciri ni penting untuk kita memahami, kerana bila kita melihat kalimah tu, kita kena identify ciri dia ni, kena pasti ciri dia tu. Sebab kalimah dengan berlainan ciri, dia akan membawa kesan dan makna yang berbeza.
Ya, jadi kita senaraikan ciri-ciri ni. Satu, yang pertamanya kita panggilkan ciri dia tu, dipanggilkan ta'yin, ya. Ta'yin, ini bahasa Arab dia, ya. Ta'yin ni apa dia? Ta'yin tu sama ada kalimah tu umum ataupun khusus. Itu dipanggilkan ta'yin. Apostrofi dia sini. Okay, kita buang dulu. Ta'yin, ya. Okay, ta'yin ialah sama ada kalimah tu umum ataupun khusus. Dan ditandakan dengan tanwin ataupun dia mempunyai alif lam ta'rifah. Itu dipanggilkan ciri yang pertama. Kalau saya nak masukkan ke sini, kita katakan ta'yin bermakna sama ada kalimah tu kalimah nakirah atau ma'rifah. Ya, ma'rifah. Itu dia ciri yang pertama. Okey, dalam konteks ni maradun, adakah dia nakirah ataupun ma'rifah? Ya, nakirah kalau dia ditandakan dengan tanwin, ma'rifah dia tidak ada tanwin, dia ada alif lam ta'rifah. So dalam konteks ni maradun ni dia adalah isim yang nakirah, ya, nakirah. Okey, ciri yang kedua ialah jantina. Jantina, ya. Setiap kalimah ismun di dalam Al-Quran dia ada jantina, sama ada muzakkar ataupun muzakkar atau musanna. Musanna, ya. Muzakkar ataupun ini ciri yang kedua. Jadi dalam konteks ni maradun adalah muzakkar dan bukannya musanna, ya. Ada tanda-tanda untuk kita boleh mengenal kalimah yang muzakkar ataupun musanna. Jana tu mu'annas. Sorry. Mu'annas. Mu'annas, silap. Mu'annas. Musanna tu dua, ya. Kadang kita selalu tersilap dia. Mu'annas, sorry. Muzakkar ataupun mu'annas. Kalau kalimah mu'annas, kita ada tanda-tanda dia, ya, yang menunjukkan dia mu'annas. Dan biasanya kalimah mu'annas tu kalau dia ada ta marbutah ataupun ta ta'nis, ta maftuhah ataupun alif mamdudah ataupun alif maksurah di hujungnya, ya. Itu tanda-tanda kalimah yang mu'annas. Ya, jadi dalam konteks ni tak ada tanda-tanda mu'annas ni menunjukkan kalimah ni adalah kalimah yang muzakkar. So pertama sekali dia tadi nakirah, kedua dia muzakkar, ya. Dan ciri yang ketiga ialah bilangan. Bilangan. Bilangan, ya. Bilangan apa dia? Dalam Al-Quran, dalam kalimah bilangan ada 3. Sama ada dia mufrad atau musanna, yang tadi yang kita tersilap tadi, ya. Musanna atau jamak. Jamak. Ini dia 3 ciri yang ketiga. Maknanya setiap kalimah ismun, ya, dia mesti ada ciri-ciri ni. Dia tak boleh elak. Cuma kita nak belajar mengenal dia. Ya, melihat daripada tanda-tanda dia. Okey, dan akhir sekali ialah i'rab dia. Ciri yang keempat ialah i'rab. I'rab kalimah. So i'rab ni bagi kalimah ismun, dia sama ada marfu' dulu, okey, atau mansub. Dia mansub atau ini 3 i'rab kepada kalimah isim. So setiap kalimah tu dia mesti mengambil salah satu daripada 3 i'rab ni, ya, iaitu sama ada dia marfu' ataupun mansub ataupun majrur. Inilah i'rab bagi kalimah
ismun, ya, ciri-ciri kata nama. Dan macam mana kita nak mengenal marfu'? Kalau huruf terakhirnya ditandakan dengan baris dhammah. So dia mengambil ciri yang marfu'. Kalau huruf terakhirnya di baris atas, dia akan mengambil mansub. Ya, dan kalau dia ditanda dengan baris bawah, dia akan mengambil i'rab yang majrur. Tapi itu tanda saja, ya. Tidak semestinya. Ya, sebab kadang-kadang kita akan dapati ada juga kalimah yang tidak mengambil baris hadapan, tapi dia marfu' juga. Nah, itu ada kes dia, ada sebab dia, ya. Kalau dia lari daripada penerangan yang konvensional ataupun yang biasa tu, bermakna mesti ada sebabnya. So kita kena faham, ya, sebab dia tu. Ya. Jadi typically, bahasa Inggeris panggil typically, biasanya, ya, kalimah ismun mesti mengambil salah satu daripada dia ada mempunyai 4 ciri, dan bagi setiap aspek tu dia mesti mengambil salah satu daripada yang disenaraikan. So maradun adalah isim nakirah muzakkar mufrad yang marfu'. Itu cara mengenal, ya. Jadi 4 ciri kepada maradun ni ialah nakirah, muzakkar, mufrad dan marfu'. Itu, ya. So nanti kita akan belajar kenapa dia nakirah. Apakah signifikan nakirah? Apakah muzakkar tu straightforward, ya, dia sama ada feminin ataupun maskulin, ya. Kemudian bilangan tu pun straightforward, iaitu sama ada singular, mufrad ni singular, atau musanna ni 2, ataupun jamak lebih pada 2, ya. Dan yang keempat, i'rab dia, ya. Kenapa dia mengambil i'rab yang marfu'? Itu semua kita perlu kenali, ya. Ada sebab dia, bukannya saja-saja je, ya. Dia mesti digunakan dalam konteks nahu dia, dalam konteks grammar dia, ya, untuk mengambil kedudukan yang betul supaya dia memberikan makna yang betul, ya. So dalam konteks ini dia nakirah kerana Allah nak mengatakan ada satu penyakit, tetapi Allah tidak specify apa penyakit tu. So bermakna boleh jadi apa-apa saja penyakit yang berkaitan, ya, dalam hati mereka tu. Allah tak specify. Allah tak kata penyakit tu penyakit kanser contohnya, tidak. Ya, dia Allah menyatakan dalam bentuk umum. So mungkin penyakit tu adalah satu penyakit yang berkaitan, yang menyebabkan, ya, mereka tu berkelakuan ataupun beri peribadian sebagai orang munafik, ya. Itu maradun adalah kalimah yang nakirah dan dia tidak ma'rifah, ya. Maknanya apa? Nakirah maknanya kita tidak kenal pasti yang mana satu, ya. Bermakna dia disebut secara umum, boleh jadi apa-apa penyakit, ya. Kemudian muzakkar kerana dia dalam konteks kalimah maradun ni adalah satu kata nama ataupun satu kata benda yang mengambil jantina muzakkar dan bukannya muannas, ya. Dia dalam kategori muzakkar. Kemudian bilangan dia, Allah nak mengatakan satu, bukannya banyak, ya. Satu penyakit. So digunakan dalam bentuk mufrad, ya, mufrad, satu penyakit. Kemudian ya akhir sekali dia bentuk marfu', ya, marfu' kerana status dia sebagai kalimah yang nominatif. Bahasa Inggeris dipanggilkan nominatif. Nah, bahasa Melayu ialah satu apa dipanggilkan subjek yang utama di dalam ayat itu, ya. Dalam perenggan ayat fi qulubihim maradun, dia adalah subjek matter. Yang bahasa Inggeris dipanggilkan subjek matter, perkara yang nak dikongsikan tu, ya. Nak kongsikan tu
dipanggilkan subject matter. Jadi dia adalah subject matter. So subject matter mesti mengambil marfu', ya. Kalau kedudukan dia ni di awal kalimah, dia panggilkan mubtada', ya. So mubtada' adalah subject matter. So sebenarnya maradun ni adalah subject matter. Sepatutnya dia berada di awalan. Maradun fi qulubihim. Ya. Macam tu. Ya. Tetapi tidak mengapa. Walaupun kedudukan dia bukan sebagai mubtada', ya, kedudukan dia selepas fi qulubihim, ya, dia sebenarnya berfungsi sebagai mubtada', subject matter, tetapi kita panggilkan mubtada' ni mubtada' mutakhir. Dia dikemudiankan, ya, kedudukannya tidak di awalan kalimah. Dia disusun selepas fi qulubihim. Kenapa dia susun selepas fi qulubihim tu? Kerana dia nak memberi emphasis ke hati mereka tu. Allah nak menerangkan tentang hati itu, lebih penekanan kepada hati itu. Dalam hati mereka tu terdapat satu penyakit. Nah, sebab itulah maradun ni tidak diletakkan di awalan. Sebab fokus dia bukan pada maradun, fokus dia kepada qulubihim tu dulu, ya. Jadi maradun ni kedudukan dia berada selepas qulubihim, ya. Jadi dia, tetapi dia tetap subject matter, ya, ataupun kita panggilkan isim yang nominatif, iaitu isim marfu', ya. So ini yang nak disampaikan oleh ayat ini kepada kita, iaitu orang-orang yang kita telah kenali mereka dalam ayat ke-8 dan juga ayat ke-9 tu. Allah menceritakan dalam hati mereka tu ada satu masalah, ya, iaitu ada satu penyakit, ya. Dan seterusnya Allah akan sambung berkenaan dengan cerita tentang di dalam hati mereka tak ada penyakit tu. Apa yang Allah sambung nanti, iaitu fazadahumullahu marada, ya, iaitu maka Allah tambahkan lagi penyakit itu ke atas mereka. Jadi dah ada penyakit disebabkan perbuatan dan perangai peribadi mereka tu, Allah tambahkan lagi. Maknanya mereka ni akan terus berpenyakit. Nah, itulah yang nak dikongsikan di dalam ayat ini, ya. InsyaAllah itu kita akan sambung perbincangan kita besok, ya. Besok hari, sekarang ni sudah 7.49. Kita akhiri sesi kita pagi ni. Tapi take away hari ini ialah apa dia? Bila kita mengenal kalimah ismun, jangan lupa dia ada 4 ciri, ya, iaitu ta'yin, jantina, muzakkar ataupun muannas ni dipanggilkan apa tu, jenis dia, ya, jenis jantina lah, ya, jantina. Yang ketiga bilangan, yang keempat ialah i'rab. Itu ciri. Setiap kalimah tuan-tuan dan puan-puan kena kenal pasti daripada tanda-tanda ejaan dan penulisan kalimah tu. Adakah kalimah isim tu nakirah atau makrifah? Adakah dia muzakkar ataupun muannas dari aspek jantinanya? Adakah dia bilangan dia mufrad atau musanna ataupun jamak? Dan dari segi i'rab dia, adakah dia marfu' atau mansub atau majrur? Dia tidak boleh dua sekali. Dia mesti salah satu saja. So dalam konteks maradun ni adalah kalimah ismun yang nakirah, muzakkar, mufrad dan marfu'. Bila kita menerangkan, itulah cara penerangan kepada kalimah itu, ya. InsyaAllah kita yang ini kita boleh simpan dia. Seperti biasa kita buatkan dia print screen. Okay, nanti kita kena pilih semula supaya dia tidak mengganggu. Okey. Kita print screenkan dia untuk simpan untuk perkongsian kita besok, ya. Dan dia telah tersimpan dalam screenshot tu, kita boleh guna pakaikan untuk besok menyambung lagi, ya. Dan besok kita akan sambung, kita akan buat sekali, ya, fazadahumullahu marada ni kita kena bincangkan sekali, ya, kena bahaskan sekali supaya dia lengkap, ya, perbincangan itu.
bagi mensabitkan 3 kalimah sekali, ya. Dalam konteks fazadahumullahu marada ni kerana apa? Kerana dia membabitkan pelaku dia, melabitkan perbuatan dia, mensabitkan objek dia sekali. Dan masanya ialah yang telah berlalu sebab dia fi'il madhi. So 4 komponen, 4 komponen tu kita akan lihat dia sekali besok, ya, dalam kalimah fazadahumullahu marada, ya. So, buat masa ni kita sudahi di sini dulu. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.